Ash, minggu ni OBTV nak menyajikan cerita apa Ash? Sebab netizen kat rumah dah tunggu ni, dia nak excited Ash, tak sabar ni. Nak diikutkan banyak berita-berita trending yang terjadi di laman sosial media. Tetapi antaranya mengenai pesawat Indonesia yang terhempas di perairan laut. Okey, itu kisah yang pertama Ash. Kisah yang kedua, kisah ni agak orang cakap panas, agak dibahaskan Ash. Cerita apa tu? Ni cerita mengenai seorang pesakit COVID-19. Dia menceritakan pengalamannya berada di pusat kuarantin MAEPS. Nak tahu pasal apa cerita tu? Okey, cukup sampai di situ saja. Kalau korang nak tahu, jom kita layan. Okey Nazmi, berita trending yang pertama. Sekali lagi, tahun ini kita dikejutkan dengan berita kapal terbang terhempas di perairan laut Indonesia. Betul tu Ash, orang cakap permulaan tahun 2021 ini sangat sedih dengan peningkatan COVID-19 yang semakin meningkat. Lepas tu terjadinya bencana banjir. Lepas tu sekarang negara jiran kita diuji apabila sebuah pesawat Sriwijaya terhempas Ash. Sedih. Betul Nazmi. Pesawat tersebut dilaporkan berlepas daripada lapangan terbang Soekarno-Hatta Jakarta ke Pontianak. Tetapi selepas 4 minit sahaja berlepas, pesawat tersebut dipercayai terhempas. Pesawat ni dilaporkan berlepas pada pukul 2.36 petang. Lepas tu pada pukul 2.40 petang dilaporkan pesawat tu dah hilang daripada radar kapal terbang. Pesawat dipercayai terhempas di sekitar Pulau Laki dan juga Pulau Lancang di kawasan perairan Pulau Seribu. Betul tu Ash, mengikut laporan pesawat tu membawa 62 penumpang termasuk anak-anak kapal. Pesawat tu membawa semua warga negara Indonesia. Akhirnya memang tak ada rakyat Malaysia pun dalam pesawat tu. Itulah dia. Kalau kita tengok dekat laman sosial media, ramai yang berkongsi foto-foto dan juga video-video. Antaranya video yang menarik perhatian aku adalah mengenai satu foto seorang kanak-kanak memakai baju warna merah jambu yang ada kartun dekat tengah tu. Tetapi kita tak tahu selepas itu merupakan gambar terakhir kanak-kanak tersebut. Dan sekarang ni operasi menyelamat masih terus dijalankan dan punca kejadian kita masih tidak tahu. Betul tu saya nak tambah sikit. Sekarang pasukan penyelamat dah berjaya jumpa kotak hitam. Lepas tu cebisan-cebisan kapal terbang tu lah. Bagi saya apa yang lagi menyedihkan bila pasukan penyelamat ni jumpa barang-barang peribadi mangsa. Orang cakap baju, luggage, pasport. Sedih. Macam-macam benda yang diorang jumpakan. Kami berharap agar operasi menyelamat dipermudahkan. Dan salam takziah kepada seluruh keluarga mangsa yang terlibat. Okey Nazmi, berita kedua trending di laman sosial media mengenai seorang pesakit COVID-19 di mana dia menceritakan pengalamannya berada di pusat kuarantin di MAEPS. Dia berkongsi dekat Twitter lah dan mendapat tanda retweet yang sangat banyak. Betul tu Ash. Ada satu video tau yang tular dekat media sosial menunjukkan pusat MAEPS tu. Orang cakap sesak. Netizen saya cakap, ni beli tiket bas ke beratur panjang ni? Oh macam ni dia punya Macam ni memang ramai Ash. Tetapi kan Nazmi, menurut lelaki ini keadaan di sana baik-baik saja. Sebab apa? Sebab makan dijaga, ada wifi 5G, penghawa dingin 24 jam dan lagi satu, tandas yang bersih. Dan juga ada lagi satu yang menarik perhatian aku kan. Ada satu video dekat Twitter ni orang kongsi, bila pesakit baru nak masuk, pintu gerbang nak buka tu kan, diorang akan bersorak. Sebab diorang nak bagi semangat dekat pesakit baru supaya diorang boleh melawan penyakit COVID-19 ni. Dan diorang ada di situ untuk menolong antara satu sama lain. Bukan itu saja Ash, yang saya rasa yang menarik perhatian apabila ada seorang lelaki ni, dia tampil juga tau. Dia cerita benda yang sama seperti track tu, tapi kali ni dia jadi bahan jenaka netizen. Tahu sebab apa? Sebab dia pakai baju pink siap polkadot. Yang paling saya rasa paling lawak, netizen sempat berjenaka. Netizen cakap apa awak tahu? Dia cakap, ni normal ke Caesar sis? Amboi diorang tu. Tapi Nazmi kan, kita tak boleh pandang isu ni semata-mata macam itu saja. Sebab apa? Isu ni makin serius. Dan kita tak nak masuk dalam pusat kuarantin tu. Kita nak hidup seperti biasa dan kita tak nak kena COVID-19 ni. Dan kita kena patuhi juga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ya saya rasa tindakan lelaki ni kita pun harus puji sebab dia secara langsung membuka minda rakyat Malaysia tau. Sebelum ni rakyat Malaysia ingat pusat MAEPS tu sesak lah, apalah, tak selesa. Sekarang semua kita dah tahu tempat tu memang selesa. Yang paling penting sekarang ni, kita kena pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan jaga juga social distancing. Yang penting hashtag kita jaga kita. Antara berita hangat untuk minggu ini, Pika. Sebenarnya berita ni dah disampaikan oleh Ash dan Ahmad minggu lepas tau. Kisah apa ni Dan? Kisah tentang pelajar dan pesyarah lah, apa lagi. Tapi sekejap, pesyarah ni sama tak dengan pesyarah minggu lepas? Tak sama, Pika. Ini pesyarah yang lain, tapi macam lebih kurang sama perangai diorang. Oh, sama. Macam lebih kurang lebih sama. teruk? Ini lebih teruk, Pika. Sebab apa? Dia langsung tak nak bagi kelonggaran. Dia tak nak dia tolak ansur dan kemudiannya ada yang katakan dia ni sangat selfish. Tapi kan dah
Dan musim-musim banjir ni bukan kata alasan. Setiap pelajar pun mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang terpaksa mengharungi banjir. Dan aku ada dengar juga beberapa daerah masih lagi tak pulih banjir ni. Masih tak surut lagi. Jadi mestilah ada pelajar yang kata kemas rumah ke apa kan. Betul. Jadi apa yang jadi lepas tu? Macam aku cerita tadi, pelajar ni dia minta kelonggaran untuk hantar assignment dia lewat sikit. Maklumlah atas sebab-sebab tertentu macam elektrik tak ada dan bateri laptop makin kurang susah nak dapat bekalan elektrik. Jadi dia minta tangguh. Betul tu. Sebab tu lah aku ada baca lah tweet tu kan. Yang pensyarah tu sendiri cakap we must solve our problem professionally. Kira macam kau tak ada alasan, kau banjir ke kau apa, assignment lagi penting daripada banjir. Macam benda tu tak patut tau. Betul lah tu Pika. Kalau aku dekat tempat pelajar tu pun aku pun rusing nak jawab dengan pensyarah tu macam mana. Dengan masalah kita yang banjir lagi. Nak buat tugasan lagi. Ya betul. Kadang-kadang lagi pun ini semua salah orang kata perbualan dalam online. Online. Komunikasi tu orang kata penting. Betul. Komunikasi online ni kadang-kadang boleh buat kita salah faham. Ya, macam aku dengan suami aku lah. Kadang aku nak cakap suruh beli beras, dia pergi beli benda lain. Jadi pentingnya kita berbincang depan-depan. Betul tak, Dan? Video call senang Pika. Senang kan? Berita seterusnya Pika adalah, tapi sebelum tu aku nak tanya kau, dalam perkahwinan ataupun pertunangan ni apa persediaan yang paling penting bagi orang perempuan Pika? Orang perempuan ni senang je. Make up kena on point, baju nak cantik, hantaran mesti dah sama tema. Cakap pasal hantaran Pika, ada satu pasangan ni Pika, dia tempah kek untuk majlis pertunangan. Tetapi Pika, tetapi apa ni? Macam isu besar pula ni. Memang besar Pika, di mana dia tempah kek tapi kek yang sampai tak sama macam yang dia idamkan. Ni serius ni, Dan. Kalau hantaran dah lain tu memang aku pun marah. Serius Pika. Lagipun pelanggan tu dah hantar dah contoh gambar kek yang dia idam-idamkan tu. Tapi salah juga. Salah juga. Itulah aku ada baca juga tweet tu yang penjual tu siap salahkan pembeli. Cakap macam, sis, you tak pernah beli kek ke? Macam tu pula. Tak berapa salah pula you. Tapi apa yang lain sangat kek tu Pika? Memang lain lah. Dah kalau order perisa coklat dapat perisa lain. Order saiz, entahlah saiz apa dapat saiz lain. Yang paling penting, order warna purple dapat warna putih ni le. Dah memang jauh sangat beza. Jauh sangat tu ke orang yang nak bertunang tu salah kedai Pika? Aku pun rasa macam tu juga. Tapi berita tu tak berakhir dekat situ je Pika. Setelah itu pembuat kek tu telah mendapat hidayah daripada Allah SWT, di mana dia telah pun membuat keputusan untuk memohon maaf kepada pembeli, kepada pelanggan dia. Dia pun ada ayat dia kata, hentilah kecaman ini sebab saya hanya mencari rezeki dan tak ada niat nak menipu, dia kata. Betul. Dan dia pun dah orang kata pulangkan balik duit tu, dah buat refund lah. Betul. Lagipun kita ni sebagai manusia biasa sering melakukan kesilapan. Jadi ampunkanlah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun ampunkan umat dia. Apatah lagi kita manusia biasa. Harap-harap kisah ni jadikan pengajaran buat semua dan juga penjual kek tu agar orang kata kisah ni tak berulang. Tak berulang lagi lah. Lain kali pelanggan yang lain dapat kek yang betul. Okey Pika, akhir-akhir ni kita dikejutkan dengan peningkatan kes COVID-19 yang semakin meningkat. Betul tu. Perkara ni secara langsung merisaukan semua pihak. Bukan kita je risau Pika, kerajaan pun risau. Ya, betul tu Najmi. Lagipun kes kematian pun meningkat menyebabkan kerajaan melaksanakan PKP yang kedua. Lepas ni kita duduk rumah lah, kita duduk rumah sebab baru-baru ni ada kes satu keluarga dijangkiti COVID-19. Lebih menyedihkan lagi Najmi, 16 orang ni dalam keluarga yang sama. Difahamkan mereka ni pergi family gathering di Lembah Kelang. Lepas tu menurut sumber KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka semua ni tinggal dalam rumah yang sama. So sebab itulah boleh terjangkitnya satu family ni. Saya ada baca juga kisah ni bermula apabila seorang warga emas ni turut pergi ke majlis gathering tu meninggal dunia. Jadi apabila warga emas ni dah meninggal dunia, semua satu keluarga kena swab test. Jadi orang kata sebelum dia meninggal dunia tu dia alami simptom demam, batuk, sampai lepas tu dah dapat simptom macam tu dia pulang pula ke Segamat, tinggallah satu keluarga. Lepas tu berita ni dikongsi tau dekat laman Facebook. Tetapi menerusi ruangan komen rata-rata netizen kecam tau tindakan mereka pergi bercuti. Kenapa pula kecam apa tu? Orang cakap kenapa time PKPB ni pergi bercuti? Orang salahkan dia orang pula. Dia orang tak minta pun nak jadi macam ni kan. Betul. Lagipun orang kata dia orang dah tak boleh keluar. Jadi family gathering lah boleh mengeratkan silaturahim dia. Untuk PKP kali ni jangan keluar mana-mana, jangan bagi
alasan dan jangan tipu pihak polis. Apa-apa pun kita doakan semoga semua pesakit COVID-19 ni cepat sembuh seperti sedia kala. Betul. Sama-samalah kita orang kata patuh SOP, kita lawan wabak COVID ni. Biar Malaysia ni zero case. Kita landai habis-habisan. Yang penting kita jaga kita patuh SOP. Okey Pika, saya nak tanya, awak kan main phone 24 jam scroll je. Awak ada aplikasi TikTok tak? Saya tak ada. Awak rugi, TikTok boleh buat video yang ada lagu slow lah. Semua trendy semua kat TikTok ni. Najmi, of course lah saya ada. Benda trendy kita kena download, kita kena manfaatkan. Okey, kalau awak ada TikTok, awak mesti tahu kes yang kedua. Kisah ni mengenai seorang gadis buat live dekat TikTok. Ya betul, saya ada baca juga trending dekat TikTok apabila seorang gadis ni menjadi mangsa face shaming. Kisah ni bermula apabila gadis tu dia buat live lah, make up semua. Tiba-tiba adalah komen-komen netizen yang jahat mulut yang mempersendakan wajah dia. Lepas tu Pika, sekarang kan dah jadi trend orang buat live make up, orang makan, orang buat live. Itu hak dia. Betul. Gadis tu dakwa juga dia tak kenal pun orang-orang yang komen tu. Saya pun ada dengar Najmi, kisah tu sampai mendapat perhatian artis. Dua artis kita yang memberi sokongan padu, iaitu Q Haida dan Yuna. Yuna bulat. Tapi saya ada sempat tengok Yuna ada tweet English tau, tapi saya tak faham apa maksud dia tweet tu. Awak tak faham? Saya lagi tak faham. Dia macam encourage lah, cakap kat gadis tu jangan berputus asa. Betul tak Pika? Betul. Lagi satu, body shaming orang kata boleh mematahkan semangat seseorang. Kalau orang kata dekat luar negara tu Najmi, kalau kita tak kuat iman, kita ada yang sampai kes depresi, bunuh diri. Tapi apa-apa pun terbaru gadis ni dah dijemput untuk orang kata naikkan semangat dia. Tahu tak kena apa? Kena makeover cantik saya tengok. Dah kadang-kadang rupa tu macam Sherry Al-Haddad. Gebu-gebu comel. Lepas tu tak berakhir di situ, ada juga yang komen-komen positif yang mendoakan supaya gadis ni terus kuat menghadapi kecaman netizen ni. Betul tu Najmi, apa-apa pun kita kena jaga mulut kita sebab orang kata perkataan yang buruk tu akan datang balik kat kita. Betul tak Najmi? Betul tu, saya nak tambah last point Pika. Kita sebagai pengguna media sosial sepatutnya bijak, tak pasti, jangan sesuka hati komen. Betul tak? Betul, jangan senang-senang jadi keyboard warrior ya. Itu saja OBTV kita kali ini. Untuk tahu cerita-cerita yang lebih panas, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Oh Bulan Official untuk lihat video-video best kami. OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 7.55 malam hanya di TV9. Saya Najmi. Saya Syafiqah Sahimi. Kita berjumpa lagi. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.